Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada pimpinan acara yang dikasih lagi dihormati Dr. Izwan tadi, tak ada lah nama penuh. Aduh, hai. Orang minta salutasi tadi. Kalau tak alasnya qadah kut. Kan tuan-tuan, tuan pegawai kan yang pangkat-pangkat tinggi ni, saya kalau salah sebut risau. Kang langsung salah sebut langsung tak panggil lagi dah. Kan seterusnya pihak penaja, terima kasih banyak tu mustahak tu penaja. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izin yang dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut, barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Masukkan kat situ kan. Jadi sebab kita pergi majlis ilmu ni kan pergi taman syurga. Kan kejap lagi kita balik. Jadi betul lah pergi syurga balik hari. Apapun dalam satu program majlis ilmu bukan senang nak buat ceramah pada pagi Jumaat. Bukan satu perkara senang. Ditambah pula dengan suasana yang hujan, sejuk. Jadi saya adalah salah seorang penceramah di Malaysia yang memahami keadaan mereka yang berhasrat untuk tidur dalam ceramah. Jadi saya tidak akan berkecil hati, saya tidak akan tegur tu pesal tidur tu, tak ada. Saya tak akan buat macam tu sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dan orang yang bagi ceramah jarang dapat tidur ni kan, hanya orang yang mendengar ceramah. Tapi kalau orang tu boleh tengok daripada mula sampai habis tu biasa. Tapi kalau dia kejap tengok, kejap lelap, hebat orang tu sebab sambil-sambil dia dengar dia zikir. Tapi kalau sepanjang ceramah dia zikir, itu paling hebat lah. Kan? Paling hebat. Dan dia ada doa yang hilang untuk hilang ngantuk. Saya fikir mungkin ada lah ustaz-ustazah sebelum ni share. Bila kita buat presentation, ada doa hilang ngantuk. Ada tak dia ajar? Ada tak? Nah, doa dia simple. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tu insya-Allah hilang ngantuk. Orang yang dah tidur tegak kepala dah habis ke? Macam tu lah. Jadi tapi saya belum baca lagi lah doa tu sebab saya nampak segar lagi. Saya belum baca lagi doa tu. Jadi apabila kita cerita tajuk hari ni adalah tajuk yang paling mencabar sekali, iaitu menjadi contoh kan. Jadi contoh terbaik dalam melahirkan anak yang baik untuk agama, bangsa dan negara. Bayangkan, ini satu perkara yang paling susah sekali nak cerita. Dan nak pula bila sebut tentang, semalam saya cerita tentang parenting skills semalam. Kemudian baru-baru ni saya orang kata terlibat dengan satu program ceramah motivasi untuk anak-anak yang berkeperluan khas. Anak-anak yang OKU. Kan? Macam mana? So maknanya setiap ibu bapa tu lain-lain. Malahan saya nak beritahu, kadang-kadang kita ingat yang mak ayah kita ajar kita tu baik dah. Bukan kata tak baik, tapi mungkin sesuai untuk kita, tapi belum tentu sesuai untuk anak-anak kita. Itu kita kena hati-hati. Kan? Tu belajarlah mana-mana tips sekalipun. 100 tips untuk mendidik anak menjadi baik belum tentu lagi. Kan? Buku-buku ni, teori ni macam-macam yang dihuraikan, sebenarnya balik-balik semula akhirnya dia balik pada agama. Akhirnya balik pada agama. Budak tak, jaranglah dengar budak yang taat pada agama ni buat perangai, jarang. Akhirnya balik pada agama. Kita dulu jadi elok sebab tengok mak kita, ayah kita dulu macam mana. Pergi mengaji, kan nak jadi kafir ke? Macam tu je mak ayah kita. Asal tak mengaji ke apa hal pun mengaji lik bata tu. Tapi kepentingan dia tu mengaji tu, kita dulu daripada situ bermula, barulah kita belajar mukadam naik Quran kan. Sebab nilai-nilai agama. Tapi bila sebut contoh, menjadi contoh terbaik, macam mana tu? Dalam Quran ada beritahu tak? Contoh terbaik ni macam mana? Ada. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Allah Ta'ala beritahu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira.
Allah Ta'ala bagi tahu, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Dah bagi tahu dah. Bukan kata pada Rasulullah tu macam baik ke, antara yang terbaik. Tak, contoh ikutan terbaik. Dah ton tu terbaik. Liman kana arjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Clear dah tu, menjawab persoalan tajuk kita hari ni. Contoh ikutan terbaik Nabi kita. Jadi kalau mak ayah nak jadi baik, nak jadi contoh terbaik, ikut Nabi, insya-Allah jadi contoh terbaik. Maka demikianlah ceramah kita pada pagi ini. Selesai tanggungjawab. Apa susah-susah? Soalan ni, mana tajuk ni soalan sebenarnya. Soalan. Tetapi, makna penghuraian kita nak tengok macam manakah yang dikatakan sayang Nabi. Macam mana cara nak ikut Nabi. Macam mana nak ruat. Tapi masalahnya kenapa budak-budak mengikut yang lain? Mak ayah tak jadi model sebab mak ayah sibuk. Sebab mak ayah banyak hal. Jadi tanggungjawab mendidik anak tu diswastakan. Ke nursery. Diswastakan ke sekolah. Sedangkan sekolah ini adalah pemudah cara saja. Tapi kita kena sambung tanggungjawab kepada mak ayah tu bila kat rumah. Tu sebab saya sound cikgu-cikgu tu bila hari report card dia, tolonglah jujur pasal anak ni. Kadang-kadang bila report card dia, ayah bila datang tanya, ayat sama, macam mana anak saya cikgu? Dia ni okey sebenarnya, tapi yalah kan, budak-budak kan, main-main. Tapi saya yakin kalau dia usaha, dia akan menjaya. Dia menyampah betul dengan ayat tu kan. Cuba kau cakap tu orang, kita nak tahu ni, anak saya macam mana? Dia ni Allah palasit nombor 1. Perangai dia, Allah saya tak tahu, hari-hari saya doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah, macam tu. Cakap tu tuan. Jadi baru kita tahu. Barulah ayah dia pandang anak. Kau pasal? Mana ada. Jadi anak ni takut nak buat perangai sebab dia tahu setiap tahun, ujung tahun cikgu akan cerita semua kat mak ayah dia. Nampak tak? Macam tu. Aduh, ayat dia kan. Itulah sebenarnya dia okey. Cakap betul-betul. Dia ni kurang penumpuan bab ini. Dia ni lemah subjek ini. Lepas tu mak bapak pula. Saya tengok ramai juga yang garang. Tu belum anak-anak dalam kem terendak gitu. Bukit luar tu. Kat mana lagi nak pindah kau ni? Teruk sangat dia tak? Dah turun kelas. Lepas ni mana? Nak masuk tandas pula. Sebab kelas hujung dah tu. Nak turun mana lagi? Sebelah tu toilet dah. Bayangkan tu. Allahu Akbar. Saya kata, anak-anak ni kita pun kena cara dia. Hikmah nak ajar anak ni. Anak kita bukan macam dulu-dulu. Kena belasah dengan pelapah pisang pun okey. Birat-birat bertanda. Kita kena rotan dengan ayah. Lepas tu malam mak kita pula bawa minyak. Padan muka kau. Dia sapu. Padan muka kau. Kau buat lagi. Buat. Nak. Elok tu. Kau buat lagi. Nak. Nampak? Dulu jadi elok. Jadi orang kan. Dulu mana ada camah-camah motivasi ke ibu bapaan ke? Mana ada? Ada ke camah motivasi dulu? Tak ada. Tanyalah orang-orang lama. Mana ada camah motivasi? Tak ada. Dulu mak kita bagi motivation je. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah. Macam tu je. Kau nak jadi orang, kau belajar. Macam tu. Kau nak jadi orang, kau belajar. Itu kira habis motivasi dia tu. Kau nak jadi orang, kau belajar. Monong gitu. Selama ni aku bukan orang kau. Macam tu. Macam tu kan. Tapi macam tu lah ayat mak kita. Tapi bila kita dah besar, kita dah ada anak, baru kita faham. Mak kita marah dulu sebab apa. Mak kita suruh buat tu, buat apa. Saya sampai sekarang tak faham kenapa masa dulu lah sampai saya nak pergi, saya tak faham kenapa mak aku ni bising suruh bangun pagi, suruh itu, suruh ini. Akhirnya baru tahu bila suruh anak bangun susah kan, baru tahu. Ya, kalau abah kan, al-maklumlah abah. Ya. Kalau abah tu memang cakap, abah tahulah askar kan. Abah, bangun, togak. Bangun, sak gitu togak. Jadi tu ayah. Kalau mak ni ada silat ada jawab dalam bahasa Rusia. Tak faham. Betul tu beza kan. Pendekatan anak. Dulu kakak saya berapa ramai orang gaji? Macam arwah abah saya dulu kan. Dia cakap basuh pinggan. Kepantangan arwah abah saya dulu. Kalau makan pinggan tu tak basuh. Kita dah makan kita basuh. Berapa ramai orang gaji di rumah ni? Jadi faham. Hari ni saya tengok anak kita macam mana? Cakap. Tu sebab saya memang pantang betul. Tu sebab kalau saya balik, walaupun saya balik ceramah, saya basuh pinggan.
Nampak ada yang tak clear terbunyi, kita senangkan sikit lah kerja kita bagi bini kita bangun pagi esok. Dah basuh alam tadi. Kasih. Perempuan appreciate suami. Bukan senang nak tengok penceramah basuh pinggan ni. Kau nak faham tu. Kau nak faham. Ya. Dia walaupun dia tu kena pangkat tinggi, dah ada doktor pula. Dia, kalau dia basuh pinggan tu steady lah tu. Kan? Saya tak cakap orang sini tempat lain. Ni contoh. Kan? Sebab bila lu suami sanggup basuh pinggan tu, dia bukan takut bini. Tak, bini menakutkan. Tu kena faham tu. Saya ni walaupun presiden alumni debat Malaysia, tak pernah menang hujah dengan bini ni. Tak pernah. Kan? Malih tuan. Sebab orang lelaki kena ingat kita adalah kepala keluarga. Tapi isteri tengkuk keluarga. Tengkuk kalau patah dengan kita mampu jadi dongai lah. Jangan banyak cerita. Itu sebabnya kalau tengok balik pada sistem pendidikan kita, macam mana ke? Macam mana ke? Nabi pesan, ta'dibu auladukum bisalasati asya. Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. So dia sayang Nabi. Tak adalah dia gemar BTS. Artis Korea tu minat. Lepas tu dia dengan mak sama-sama melayan drama Aku 7. Kemen marah dengan Mak Leha tu. Memanglah ada pengajaran, tapi kesian Mia. Saya tak tengok, tapi saya tahu lah watak. Dah okey kan Mia kan dengan mak. Dah okey belum? Dah okey belum? Alah berak lah tengok apa bando, tak tengok kan. Dia galak tadi pun aku tahu dah, dia tahu cerita tu. Kan? Dia boleh tengok tu. Saya memang pada dulu tu. Memang daripada dulu saya pesan kat semua. Berapa kali dah tolong tukar balik. Waktu drama ni macam dulu kan drama bersambung ni, drama Cina pukul 6. Dulu kan drama Cina pukul 6 drama bersambung ni. Menangis-nangis ni drama Cina. Sebab apa Cina dia kata dia tak nak play pada waktu pukul 7 tu sebab waktu tu orang maghrib tak tengok TV. Sekarang nak pukul 7 tengok drama. Saya tak tengok sebenarnya. Saya tak tengok, tapi pernah sekali saya ceramah dekat unit apa dekat Muazzam tu. Ala camp apa tu, Allahu Akbar. Yang apa nama tu? Squad apa? Kat situ lah. Kat Muazzam tu. Lepas tu dia patut ceramah lepas isyak. Jadi lepas maghrib dia janji nak makan sama dengan saya. Jadi sementara tu saya on TV tu tertengok tu. Kesian tu. Masa tu apa tak ingatlah cerita tu. Macam tu lah lebih kurang drama Aku 7. Tapi yang geram tu tengah syok tengok tu. Dia baru nak tampar tu. Dah bersambung tu kembali tengok tu. Masa bila lagi nak tengok kan tu. Saya memang macam bondo tak selesai lah. Jadi terpaksa lah cari episod seterusnya tu kan. Jadi macam tu lah kadang-kadang tu lah. Jadi mana tu balik contoh mana tengok dia minat pelakon-pelakon, dia minat penyanyi-penyanyi. Puncanya apa? Kita yang mengajar kan, kita yang mengajar dia begitu. Sedangkan contoh ikutan terbaik dah ada pada Nabi. Macam mana cara kalau sayang Nabi? Pertama, Nabi sebut faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Walaupun saya sebut pasal Nabi, kita tahu ada yang bukan Islam kat sini, tapi nak bagi tahu sahabat-sahabat kita yang bukan Islam pun mengkagumi Nabi kita. Pribadi dia, akhlak dia. Nabi ni kita ikut Nabi, buat yang Nabi suka, tinggalkan apa yang Nabi tak suka. Sebut nama Nabi selalu. Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut kan. Sebutlah selalu ke rumah. Macam penyanyi kan. Isabella adalah, suka kat Isabella. Fiona, suka Fiona. Suzana, marilah sayang adik Suzana. Oh, Fatimah, suka Fatimah.
Zalika. Suka kat Zalika. Kan? Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Kan? Nampak tak? Sebab suka. Tapi kita suka kat Nabi. Kita tak sebut nama Nabi. Caranya dengan selawat. Kan? Nabi sebut, Inna awlan nasi biyawmal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Sebut nama Nabi. Sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama suami itu Muhammad, bini panggil Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja. Jangan pukul rata tau. Jangan pukul rata. Sebut nama Nabi selalu. Sebab apa? Sekali kita berselawat ke atas Nabi. Apa maksud selawat? Selawat ni apa maksud dia? Muji-muji. Ya kau. Sebenarnya sebelah sini dia koma semua. Tiba-tiba darah tak jalan kan. Tiba darah tak sampai ke oksigen. Oksigen kat kepala tak nampak kan. Dia ada gurau ya kak. Maksud selawat ni adalah mendoakan kesejahteraan dan keselamatan Nabi. Itu selawat tu. Jadi sekali selawat pada Nabi, 10 kali Allah mendoakan, Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Kalau hidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang senang-senang ya. Kenapa sunnah Nabi yang senang? Minum. Senang. Minum air kosong. Niat kan. Contoh kan macam bila kita minum, kadang-kadang kesilapan kita. Bila minum air kosong kan, kita terlupa nak niat. Kan? Contoh kita curah. Ni contoh lah nak bagi faham. Sebab bab minum ni kadang-kadang kita minum macam mana tak? Kita minum Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku minum ni sebab Nabi pun ramai minum air kosong. Baik pahala sunnah. Tapi macam mana cara Nabi minum? Nabi minum kurang-kurang 3 togok. Ni contoh. Dan Nabi tak minum berdiri. Ni saya bagi contoh nak bagi faham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak tip mak? 3 kali. Lebih tak apa. Tapi kalau kita minum macam ni, tu tak dapat kepala sunnah, tapi puas hati dan. Sebab hawi daripada tadi nunggu tu kan. Kan? Jadi itu sebenarnya doktor salah satu petua saya cakap jaga suara tadi. Curi minum time tengah ceramah tu kan. Memang ya. Kan? Jadi makna kata apa lagi? Senyum. Senyum. Kek rumah jangan pakai mask kak. Kau takut mana lah kan bergelumang dengan suami itu kau bercampur juga. Jangan senyum. Pahala. Jadi anak kita nampak mak ayah saling senyum. Nampak tak? Ikut tu. Contoh ni benda yang tak nampak ni anak ikut tau. Tu sebabnya. Bersih tapi kotak dia tampak sebab dia tengok ayah dia dulu macam tu. Nampak? Pandang ompek muka yang kita tengok dapat pahala. Pertama, tengok muka mak ayah dapat pahala. Siapa yang ada masalah poning kepala banyak hal itu ini poning kepala, ambil cuti balik kampung. Selesai. Separuh daripada beban masalah selesai biasanya. Balik kampung ni relax tengok muka mak ayah selesai dah macam lapang ya, tak ada apa sangat. Iya, percaya cakap saya. Tu sebab orang yang dah tak ada mak, dah tak ada ayah, dia mula rasa dah. Masalah tak tahu kat mana lagi nak hantar, tak tahu. Betul. Selagi ada mak ayah tu jagalah. Ya. So mak ayah telefon, kau nak pahala tak? Balik kampung sah. Macam tu kan. Ya. Anak ramai pula kan. Tak adalah sambil-sambil balik kerja tu. Orang askar kan bukan tak ada limit kan askar kan nak beranak lah berapa ramai pun kan. Kau ada peraturan dah, tak ada kan? Tak ada, beranak ramai. Betul? Iya, besok bila dah tua, sana meriah tau. Balik kampung kan meriah. Tak cukup parking, break garaj, berobot. Bilik air, berobot. Hujung bulan ni, Ahmad hantar mesej grup WhatsApp family. Assalamualaikum. Sekarang dah 25 bulan.
Masih ada lagi anak yang belum bank in duit bulan ni. Sila abaikan mesej ni sekiranya bayaran telah dibuat. Apa macam tu? Kan, wah, ini dah macam bayar bil telefon kan. Tak, memang ya. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Kadang-kadang kita duduk kat rumah tengok mak kita ngantuk. Mak masuk dalam mak, sian mak. Pergi tidur dalam mak. Sakit tengkuk mak tu. Apalah tu kan. Kedua, pandang suami, pandang isteri dapat pahala. Dengan syarat pandang suami dan isteri sendiri. Faham tu? Mantan tengok bini orang tak dapat pahala dah. Faham? Walaupun kadang ke rumah ni sebab ikhlas tu nampak. Ni kat luar ni tak ikhlas ni dah. Pakai lawa ni. Semua untuk orang. Untuk suami, baju binatang pakai. Rambut kembang tak. Lopeh kau. Dia punya garam dah sampai rumah tu. Macam ni tu dulu. Zap. Ho! Tuan ada dia punya tuan. Kembang macam tu. Baju binatang. Baju kelawar. Dia mula cari habitat. Kan? Masa tu dia tengah lipat kain, yang suami pula sambung. Suami buka ni form, sangkut. Wah. Lepas tu dah selesai. Tak ada apa pun. Lepas tu kain tanpa protection. Senang berangin dia. Dia punya ayat lah kan. Dia duduk kat sofa tu tengah sesok khabar, dia tinjau bini. Bini tengah lipat kain. Allah. Yang suami ni, Allah. Tengok macam tu pun pahala tu. Yang perempuan nak tengah lipat kain, tengok suami terlelap kat sofa. Ya Allah. Seburuk-buruk makhluk tu dosa. Itu dosa. Sebab kau kutuk lagi kau. Seburuk-buruk makhluk kau cakap. Cakap abang masuklah dalam. Kesian abang. Saya lambat lagi ni. Abang tunggu. Ya, Dr. Fadilah Kamsah kata, peluk isteri panjang umur 4 saat. Tak mana dia dapat pun aku tak tahu. Tapi aku ulang lah. Macam tu lah dia cakap. Tapi yang pasti peluk isteri sendiri. Peluk bini orang pendek umur. Tahu. Yang ketiga, pandang Quran dapat pahala. Yang Quran tengok pahala. Apatah lagi tengok dan baca. Apatah lagi tengok, baca dan faham. Barulah bila imam tu baca panjang kau tak menyumpah dalam hati. Bismillah, oh ya Allah sedihnya ayat yang dia baca ni. Nangis kat belakang, faham? Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Yang belakang panjang nak baca. Kau Dr. Naim lain kau nak baca kan? Ya. Kono pula imam jenis imam apa kan? Imam apa? Imam yang berhati-hati di jalan raya ya. Allazina amanu. Batuk lah pula. Orang parah dalam belakang, yang belakang parah ni. Bila lah habis ni. Ya, betul. Tapi pasal tak? Yang sabar-sabar tu semua yang tua. Yang jenis lutut berdorap tu. Allahu Akbar, tap bunyi lutut itu bunyi lutut. Allah seorang tu sakit. Kan? Tapi itu dia. Belajar. Tu sebab belajar. Tu sebabnya ada kelas kat sini ada kuliah bahasa Arab juga kan? Tak nak. Nanti panggil Ustaz tu ajar. Option supaya pelatih-pelatih perubatan tu boleh cakap Arab. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Apa maksudnya? Oh, Pak. Kita pun handa Arab tu bukan Arab. Tu bukan ayat Quran. Tu bukan hadis. Haujana tauruna falabatin faurutin falaparin. Tu sebab bila tak belajar kena tipu. Haujana tauruna. Apa tu? Tu bukan Arab. Tu Jawi bubuh baris. Haujana hawau jimnun. Hujan.
Haujana tauruna tawarawaunun turun. Haujana tauruna falabatin, hujan turun dengan lebat, faurutin paut falaparin lapak. Itu hujan turun dengan lebat, paut lapak. Awak apa mengganggu? Anda lah rapat, kau nak tipu. Kau nak belajar. Betul. Tengok, saya tahulah dulu masa saya masuk pidato dulu, terasa tu menipu fakta banyak. Mau cakap, kita lihat ketika perutusan Hari Kebangsaan, Perdana Menteri menyatakan pada ketika itu, kita memerlukan kekuatan menyeluruh meliputi kestabilan politik, kecekapan pentadbiran, kemantapan ekonomi, keadaan sosial yang paling penting sekali, penguasaan dalam bidang ilmu, teknologi, maklumat. Hakimun. Wah, Perdana Menteri tak nak sebut. Tapi bagi makar. Tu hati-hati. Kan, hati-hati. Tapi yang saya cakap tadi tu betul lah, tak nipu terus, betul. Tapi yang saya kena haujana tauruna tu ustaz saya dulu masa belajar. Pergi cari ayat ni, haujana tauruna falabatin faurutin falaparin semua. Pergi cari maksud. Kau bakal lintau mencari maksud tu. Tanya yang best tu tanya ustazah. Tu lah ustazah macam pernah dengar ayat ni, tapi ustazah tak tahu khabar lah, tak tahu payah mana lah. Ya, kadang kita ni gamar tu sebab saya waktu interview tu kan. Waktu interview dulu orang tanya saya kan, kalau tauliah kan, kalau lah ada orang tanya soalan yang Ustaz tak tahu nak jawab, macam mana nak baik Ustaz? Khabar lah tak tahu. Jangan kita mana-mana bagi hukum. Mana nak? Anak kita tanya. Jangan kita tolak, cakap je. Yang ni memang mak tak tahu. Ni memang abah tak tahu. Nanti abah telefon pegawai agama dekat Kem Trendak. Macam tu. Jangan kita cakap, Imam Malik sendiri 10 soalan dia tak jawab 10. Dia jawab 2 je. Lagi 8 dia kena rujuk dulu. Kita pula. Kan? Ada seorang ayah tu pencen daripada ni kem tentera, kem trendak lah. Ada anak yang kecil tu, tak adalah kecil benar lah, dalam darjah 5, darjah 6 tu. Dia balik daripada kelas Fardu Ain. Assalamualaikum. Salam. Dah balik dah anak ayah ni. Daripada mana? Kelas Fardu Ain. Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Oh, Ustazah Jamilah yang lawal. Kau belajar apa ini? Pasal malaikat. Hari ni kau belajar malaikat apa? Malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Ayah tanya. Apa tugas malaikat Jibril? Menurunkan wahyu. Bagus. Mana nak ya? Tapi ya kan, dia dah mula tanya soalan. Tapi ya kan, lepas Nabi Muhammad kan dah tak ada wahyu lagi dah kan? Betul? Habis sekarang malaikat Jibril buat apa? Main-main soalan tu. Haro bapak aku jawab. Alamak, apa pula aku nak jawab ni? Kan aku cakap tak tahu kan, jatuh maruah kan. Macam inilah, kau pergi tanya mak kau. Tu ayat, itulah langkah paling selamat sekali lah dia rasa. Yang mak pula dah dengar macam tu, mak berlari ke dapur berbeg basuh pinggan. Mak, kau diamlah, bising banyak kerja, kau pergi tanya ayah kau. Dah tak sampai tanya pun. Yang ayah dah mengelata pegang surat khabar. Apa benda nak jawab ni? Ayah, cakaplah. Ayah, Mak Jibril buat apa sekarang? Cakaplah. Ayah dah geram letak surat khabar. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Faham lah. So suka kau ya. Jangan baik-baik cerita tu. Cakap. Ya Allah Akbar. Tak ada siapa yang tahu malaikat Jibril buat apa. Tapi rasa-rasa dia tengah perhatikan kau ni tanya soalan yang tak patut kau tanya ni. Dah jangan tanya, tak ada siapa yang tahu nak. Jangan mana-mana buat teori sendiri makan pencen. Siapa ngajar? Ya, tu semua. Kadang ada soalan yang tak tahu nak jawab tu, cakap dia tak tahu. Tanya balik. Ya, kadang kita ni nak sikit kononnya ego lah. Cakap je, tak tahu, cakap tak tahu. Jangan kita mana-mandai, ya. Jadi balik semula tadi. Kita cerita tentang bagaimanakah kita ni nak jadi role, nak jadi contoh ni tadi. Pertama, kita hidupkan. Apa lagi sunnah-sunnah Nabi? Senyum, dan pandang senyum. Apa lagi? Nabi sedekah. Apa lagi Nabi? Nabi bercakap dengan baik. Nabi tak ada kasar-kasar cakap dah. Pernah satu ketika, Nabi datang berjumpa dengan Saidina Abu Bakar. Tengah berburak dengan Saidina Abu Bakar, datang seorang Arab Badui, dikutuk Saidina Abu Bakar. Pupap dia bagi. Bila dia dah balun sama Saidina Abu Bakar tengah berbual dengan Nabi, berhenti dia berbual, dia berdiri pandang Arab Badui tu. Senyap Arab Badui tu. Dia pun duduk balik, sambung berbual dengan Nabi. Bila sambung berbual dengan Nabi, Nabi senyum banyak. Arab Badui itu masuk second round. Dia bantai lagi, dia kutuk Saidina Abu Bakar lagi, masuk second round. Kali ni Saidina Abu Bakar bangun sekali lagi pandang dia, senyap dia kali kedua. Kemudian Saidina Abu Bakar duduk, sambung berbual dengan Nabi. Nabi senyum sekali lagi. Kali ketiga, dia sambung kali maki hamun. Kali ni Saidina Abu Bakar tak tahan.
Dia bangun, dia balas balik apa Arab Badui itu sebut. Segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua sebut. Punya marah kan. Bila dia balas, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Nak beritahu semua, Nabi kalau bangun, tinggalkan tanpa bagi salam, makna Nabi marah sangat lah tu. Itulah level paling marah. Macam kita lah kalau bangun sekarang, tak bagi salam, kita mungkin cakap ada sakit perut lah tu. Sakit perut, ada hal, ada meeting, ada panggilan emergency dan sebagainya. Kita tak pernah cakap. Tapi Nabi tu dia, sistem dia. Itu kira habis marah tu. Kita selagi tak kena penampar kat pipi tu, tak cakap marah tu. Tapi ada agak lah kena penampar. Dia marah kau. Dia marah ke tadi tu? Asal lah bangang tak tahu orang tu marah kan? Betul. Tapi memang ada tu. Memang ada orang, dia memang saraf marah dia tu, dia jadi putus. Saraf dia tu dah macam rosak sikit. Dia bercakap pun macam marah. Dia tak marah. Dia cakap macam marah. Dekat Kedah, saya tak nak sebut daerah mana. Ada. Berlaku. Saya pergi dengan kawan saya dulu. Dia jenis macam tu lah. Assalamualaikum, salam. Dia jenis macam tu. Dia tak marah. Tapi dia jawab macam tu. Pakcik nak jumpa Azim mana? Pokok tunggu sini, aku panggil dekat dalam. Dia tak marah. Tapi dia cakap macam tu. Jadi kalau orang yang lemah jantung, tak tahu. Memang meninggal depan tu. Jangan main-main. Betul orang tengah makan. Kau makan lah, makan. Tunggu, aku tengok lembu sekejap. Makan lah, makan. Dia bukan marah. Dia memang cakap macam tu. Anak 5 hamilah. Dalam marah-marah macam tu. 5 anak dia. Jadi yang faham-faham lah. Tak faham tak apa lah. Tapi makna kata, kita janganlah sampai macam tu. Kenapa? Tu sebab ada juga yang jenis saraf dia putus, dia tergolak. Ya, ada juga. Ada. Dia bila ada sekali saya pergi kat Kedah, saya masuk pertandingan kat Kedah juga, debat saham. Masa tu debat anjuran pemadam apa ni PNB kan. Jadi bila saya pergi sana, dengar mak pak saudara dia tu, kau jangan gelak tu, kenapa lah? Ni pak saudara aku ni kuat tergelak lah. Biasalah ingat macam ni lah kan. Tak, ni lain ni, dia kata. Saya pun masuk dalam Assalamualaikum, salam. Saya kata, apa hal lah ni, kelakar aku pergi salam. Rupanya memang gelak je. Ni kawan saya Samsul. Samsul. Dia, aku juga fikir, kan kelakar ke nama aku ni kan fikir. Maknanya dia memang saraf dia. Saya tengok dia bancuh air kat dapur kan. Kesian. Memang kesian. Orang macam ni jangan bawa tengok orang meninggal. Jangan. Takut kecil hati tuan rumah. Kenapa meninggal ni? Accident. Jangan kecil hati. Sebab apa tau? Itu sebab kadang-kadang kita jangan melampau-lampau. Marah jangan lebih-lebih. Golak pun jangan lebih-lebih. Takut nanti saraf terosak dan sebagainya jadi macam tu. Betul? Jadi balik cerita yang Saidina Abu Bakar tadi. Bila dia dah marah menjadi, bila Saidina Abu Bakar balas, kan Nabi tinggalkan tanpa memberi salam. Kemudian Saidina Abu Bakar perasan, ni Muhammad marah betul kat aku ni. Saidina Abu Bakar kejar Nabi. Bila dia kejar Nabi, ya Rasulullah, kau beritahu aku, ya Rasulullah, apa salah aku, ya Rasulullah, janganlah kau biarkan aku terkeliru. Bila dah cakap macam tu, Nabi pun sebut, sesungguhnya aku tadi meninggalkan kau. Ketahuilah, waktu kali pertama Arab Badui itu marah kau sabar, kau tak layan dia, kau sabar, kau duduk, kau teruskan berbual dengan aku. Aku tersenyum sebab aku terlihat seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu, mendoakan kesejahteraan kamu bila kita sabar dengan orang kutuk kita. Kali kedua, bila orang tu kutuk kau lagi dan lepas tu kau masih sabar, aku senyum lagi sebab aku nampak bertambah-tambah ramai malaikat datang mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan kamu. Tapi apabila kamu bangun, kamu balas balik makian dan cacian yang diberikan oleh mereka tu tadi, oleh orang tu tadi. Pada ketika itu aku tinggalkan majlis sebab aku dapat lihat macam mana malaikat tadi mengeji kamu, mengutuk kamu, dan tempat malaikat tadi digantikan dengan syaitan dan iblis dikeliling kamu dan menghasut kamu. Kutuk lagi, bagi lagi, apa lagi, balon lah. Tentu lebih kurang. Itu sebabnya kadang-kadang perasan tak, bila kita marah, malam tu kita fikir, kenapalah aku marah macam tu sangat tadi? Kenapalah aku tadi sampai macam tu sangat aku marah? Sebab kadang-kadang kita dipengaruhi oleh unsur-unsur yang tak baik tadi. Tu sebab kadang-kadang marah anak tu pun kadang-kadang sampai hilang akal. Orang dulu-dulu merotan anak dengan niat mendidik. Hari ni lopeh goram. Tu yang ada anak sampai mati kena pukul. Mak tak? Benda tu berlaku kan? Hari ni masyarakat PKP gitu, berapa ramai bini kena pijak.
PKP, la ilaha illallah, baru tahu maksud PKP. Baru tahu maksud bila duduk serumah tu macam mana. Baru tahu perangai anak macam mana. Dan lepas geram dah ke isteri. Isteri pula hari-hari mencabar kesabaran suami. Bang, hari ni nak makan apa? Hari-hari tanya. Semenjak join grup masak tak jadi ni. Memang tanya nak makan apa. Dan orang lelaki kalau jawab pun hati-hati. Sebab dia tanya bukan tanya kosong tau. Hari-hari barang sampai. Ninja van, Ninja go. Kan? Kan? Itulah dia. Jangan main-main. Dia kan keadaan dia jadi stres kat rumah. Baru tahu anak macam mana. Saya pun stres. Dulu sibuk travel satu Malaysia. Dalam tempoh PKP travel satu rumah. Angle mana nak buat live ni? Bayangkan naik Bangkok sofa daripada elok lu. Macam ni ada hari-hari kat situ. Awak tunggulah kalau ada soalan-soalan daripada orang ramai kan. Bila baca ruangan komen, cantik langsir. Elek. Kecoh lah kan. Tanyalah soalan langsir pula yang kau tahu kan. Tapi itulah. Jadi mana kata dalam hal ini kawal. Nabi ni senyum je. Nabi bagi salam. Kita bagi salam tak? Ada pandangan ulama' terdahulu kan, bila kita bagi salam ni, dekat setiap rumah orang yang dah kahwin, memang ada seekor jin jaga kat atas bumbung tu. Memang kita tak nampak. Kalau kita nampak dah lama pindah rumah dah. Kejap-kejap pindah, kejap-kejap pindah. Ada jin. Jin tu memang ada. Jin ni kerja dia, bila suami keluar je pada rumah, jin tu mula bisik kat dalam hati isteri. Kau percayalah dengan suami kau tu. Tayo tak tidak pergi kerja. Wangi semacam je. Tu yang telefon. Hello bang. Bang kat mana? Abang kat mana? Kau butuh kau tak nampak dalam kerja tadi. Kalau tanya pun tak boleh. Tanya pun tak boleh. Boleh tanyalah. Itu sebab bila kita balik, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Isteri jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Bila saling doa mendoakan, bertempiaran lah lagi jin tu tadi. Faham? Kan? Tapi kadang balik rumah terperanjat dia. Tu yang bini, ya Allah bila sampai terperanjat, suami dah sampai. Mana nak bagi salam? Pak tak? Kadang suami bagi salam kat luar kan bagus. Assalamualaikum. Isteri terus pergi kat pintu tu. Zam, abang gitu kan. Sambil sana kat dinding tu. Abang nak balik. Gitu kan. Inviting. Mana? Mula dia terasa diundang balik tu. Ini suami. Ini bini tengah tengok sepatu reunion. Suami balik. Assalamualaikum. Mama kak masuk je lah. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kalau rancangan tu kita suka sangat pun, suami tu nombor satu tau. Cuba tengok sahabat-sahabat kita yang berbangsa India. Mana? Ada tak yang India? Ada. Saya nampak ada tadi. Mana? Dah tak mengaku. Ada. Betul. Ya, tapi saya memang minat filem Tamil. Serius cakap. Saya masa PKP tu banyak tengok cerita Tamil tu. Sebab dia tengok filem Tamil ni, dia boleh mengasah critical thinking. Kita tak boleh agak ending dia macam mana. Drama Melayu dah agak dah. Ni baik-baik boleh peterkan baik, dia menyesal. Dia boring tengok dah. Cerita Tamil tu, dia dah kena pukul, dah kena tanam dah. Keluar dah balik. Main-main. Oh, jangan main-main. Itu kau jangan main-main. Ya. Yeah. Betul. Saya tengok hari tu, saya tengok Vijay punya cerita banyak tu. Mersal, saya tengok Kuruvi. Cerita Kuruvi tu, orang jahat tu kerja dia meloncek pada satu bangunan tu. Ini tobing tu. Pokok, sungai, tapi tobing, pokok, rupanya orang jahat ada satu kereta api ni. Punya jauh tu. Dia meloncek je ni, berdebar sampai tak ni. Kenapa? Dia bukan tersangkut, dia duduk dalam tu. Dia main-main. Tu handal dia. Tu saya suka tengok cerita Tamil tu. Memang best lah. Kita boleh agak. Tapi apa cerita aku nak cerita tadi? Tu. Yang pasal orang perempuan. Orang India ni, perempuan, dia menganggap suami macam Tuhan dia tu. Macam tu punya hormat kat suami. Dia takkan makan selagi suami tak selesai makan. Dia duduk sebelah suami tu. Cuba tengok cerita Tamil tu. Bila suami tu macam tersakit tu, dia yang kotuk kepala suami dia. Tapi yang moden sikit, dia makan sama dengan suami dia. Yang lagi moden, dia makan dulu pada suami dia. Cuba tanya dia kategori yang mana. Biasa isteri makan dulu ke makan sekali?
Makan sekali. Ada modern sikit daripada yang pertama tu. Tapi macam tu nak tunjuk, kita pun kena ingat, suami ketua keluarga, tengok orang dulu macam mana. Tak ada siapa berani usik nasi selagi mana ayah tak sampai. Betul tak dulu? Sekarang tak ada. Sekarang. Itu sebabnya arwah mufti Negeri Sembilan dulu, Datuk Syekh Murtada dulu, Allahyarham Syekh Murtada kata, macam mana pun malam sibuk, macam mana pun malam mesti makan sama. Nampak? Dulu makan bersela, mana ada meja marble? Meja marble 20 orang lebih duduk. Suami, isteri, anak belum ada lagi. Bergaung. Hulurkan nasi tu. Lauk. Apa? Pakak kau. Dulu pakai tikar mengkuang. Sekarang ada ibu-ibu cakap, kena kejap lagi mak suap, nanti bersepah, susah. Mak dia cakap macam tu. Hari ni. Dulu pakai tikar mengkuang. Botol rabur pun tak apa. Sebab lepas tu kibeh kat luar bagi itik dengan ayam makan. Kalau macam tu lah harga kebahagiaan, kau jual lah meja marble kau tu. Pakailah tikar mengkuang. Semua berebut, bangga kalau makan tu dapat duduk sebelah abah dia. Macam dia rasa dia paling kanan sekali lah pangkat. Ya betul. Dulu. Lepas tu berebut dapat peha. Dulu mana ada? Hanya 2 orang je kan dapat peha. Peha mana ada banyak? 2 je. Sekarang kau pergi Giant, peha je. Dia boleh jual peha-peha, kepak-kepak tu sebab budak hari ni tak tahu maksud menghargai peha tu. Betul kan? Tu sebabnya hebat orang dulu-dulu mendidik dengan cara macam tu. Ayah pula. Ayah huzur ni. Sambil bergurau. Anak pun tak boleh bergurau, tidak orang tua ni. Betul. Lepas tu waktu makan tu, ayah last sekali, semua dah ready dah. Pergi panggil ayah. Lauk dah siap. Hari ni isteri menuntut hak persamaan. Orang semua mana mati kat dapur ni, sedap tengok TV. Nak minta suami bersusu pinggan. Apa hal? Tak kira pangkat apa sekalipun suami kita, walaupun suami kita kerja biasa-biasa, dekat rumah dia number one tau. Faham tu? Barulah suami tu terasa dia macam wakil rakyat. Semua dah ada dah. Pergi panggil ayah. Ayah datang. Assalamualaikum. Semua dah ada dah. Oh, tengok wakil rakyat. Semua dah ada. Betul tak? Bila ayah duduk aja, barulah mak terbalikkan pinggan tu. Tegak pinggan. Senduk nasi panas-panas. Gelas ayah. Ingat saya nak tanya. Saya sampai sekarang buat tau. Pinggan dan gelas saya sebagai ketua keluarga mesti beza. Ni pesan mufti, arwah mufti tu juga. Pinggan dengan gelas kita mesti beza daripada orang lain. Dulu ingat tak? Kita balik main bola, haus. Mak nak minum air, haus. Ambil tu. Cawan ambil kat sinki. Dekat sinki terpegang. Oh, ni gelas abah ni, letak balik. Tak jadi. Sebab kita ambil gelas lain. Betul tak? Macam tu dah tak hormat. Hari ni sama semua IKEA. Gelas IKEA RM2 50 sen, bangga benar dah. Beli lain now, pinggan lain, cawan lain, bau steady ketua keluarga. Betul tak? Ya, balik kamu buat. Tapi janganlah lain bona, besen nak kau bagi, kau jangan. Besen dengan baldi bagi, kau ingat dah nitik apa? Kan? Tapi betul. Lepas tu bila dah senduk tu, okey, lepas tu baru makan. Betul, ramai yang tak tahu bila kita makan sama. Ibu nak sayur tu. Apa ayat dia? Ambillah, ibu pun banyak ni nak jaga ni. Ambillah sendiri. Sebenarnya kita ambil satu sudu sayur, letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Anak orang lain siap boleh ambil gambar suap orang susah. Konon prihatin sangat. Anak sendiri tak pernah suap. Ya. Benda tu yang kita kena buat. Benda simple-simple je saya bagi hari ni. Orang tua-tua dulu ajar macam mana.
Letak, ambil. Mak kita dulu siap cubit-cubitkan ayam. Siap rincor tu, rincor ni. Sebenarnya cakap rincor ni gaul lah. Gaul. Dulu lauk senang ni. Dulu dapat telur tu mewah lah tu. Hari ni cuma minta telur. Muka macam telur dah. La ilaha illallah. Tu. Suami minta. Kadang-kadang almaklum dah isteri pegawai. Kan? Susah pangkatnya. Dia punya pangkat sampai kelongan ni. Dia punya paku tu. Kan nangis suami cakap, abang tengok lauk banyak. Alhamdulillah. Telur dadah tak ada itu semua yang membakar semangat kepewiraan. Yang ni garang ni. Macam-macam binatang masak dah. Makan aje lah. Nampak bayang. Macam-macam binatang dia kata. Ikan ada, rusuk ada, ayam ada. Tolong. Langsung suami, tak bang tanya je kalau ada. Kesian suami dia kan. Kadang ada yang cakap lembut tapi maksud kasar. Ada. Yang macam-macam lauk ada. Telur dadah tak ada ke? Abang, tak cukup ke telur yang ada? Lagi kurang asam. Sebab telur mata kebau dah ada. Dia tanya tak telur dadah tu. Jangan salah faham. Dia masalahnya. Yang abang nak tanya telur dadah tak ada ke? Abang nak telur dadah. Kejap bangun dia. Langsung suami dia pegang tangan dia. Tak payah. Abang, lepaslah. Dah ayang, abang tanya aje lah. Kalau ada, tak ada, tak apa. Abang, bukan lama pun. 2 minit je. Ayang, apalah maknanya 2 minit ni kalau ayang tak ada di sisi abang. Abang, anak kat meja makan tu, muntah belilah. Tak terdaya dia tu. Sebab dia tak pernah tengok benda tu. Dia ingat pukul 7 dia boleh tengok macam tu. Kan? Nampak tak? Itu benda tu kita kena tunjuk kat anak kita. Ya. Nampak tak? Lepas tu disiplin cara dia. Nampak? Lepas tu cara kita menegur. Pernah satu ketika seorang anak tu. Kalau PSPM. Bayangkan kalau kita menghadapi masalah yang sama. Ayah. Lu ingat kan? Lu ingat nak kahwin. Lepas PSPM. Apa respon kita? Gatal sangat menikah, banyak duit kau. Itu biasa. Kau jangan ngada bunuh kau. Kalau ya dulu gatal nak kahwin. Itu yang biasa. Mak bapak yang biasa. Kau nak bagi anak kau makan apa besok? Yang biasa. Bayangkan seorang anak lepas PM nak kahwin, dia dah janji dengan girlfriend dia nak kahwinan. Nanti besok pandai-pandailah kita cari kerja macam tu lah kan. Jadi ayah ni dah bersedia dengan apa kemungkinan. Dia banyak belajar lah, motivator kan. Ayah, lu ingat nak kahwin? Bagus! Bila kau nak kahwin? Bapak tanya, terperanyat budak tu. Dia tak sangka bapak ada respon macam tu. Biar betik. Dia pun cakap lah, kalau boleh dalam tempoh 3 bulan ni lah. Bagus, benda baik, jangan kita tangguh-tangguhkan. Ya, betul, aku salah rumah ke apa? Nak tengok. Lepas tu bapak dia panggil mak dia. Yang. Apa dia? Ni anak kita nak kahwin. Kalau boleh dalam 3 bulan. Ya ke? Bila? Ya Allah, tak sabar. Aku salah rumah ni nak. Lepas tu abah dia tanya. Okey, sekarang ni kau nak kahwin dalam 3 bulan. Okey, sekarang abah nak tanya. Okey. Sekarang ni kau kawan berapa ramai? Kalau kau campurkan kawan sekolah kau semua dalam 500, aku ikut kau 500, kawan abah 500, mak kau pun dalam 500 dan 1,500. Okay, kita letaklah jamuan, kita jemputan 2,000. Cukup tak? Okey bah. Dia nampak ayah ada support betul. 2,000. Okey, kita nak bagi makan apa? Maggi kot. Maggi murah sikit. Abang mana ada kenduri kahwin bagi makan Maggi? Okey, nak bagi apa? Kita tak ada apa. Kita buka internet ni. Buka laptop, tengok internet, tengok apa. Okey, ni ada package baru ni. Ni siap dengan kemah, siap dengan apa ni, tengok berapa. Kau ambil lauk, papadom dengan apa, nasi putih, sudah cukup. Abah ni apa benda pula, paling tidak ayam, daging. Okey, kita tengok. Ni package murah ni, ayam, daging semua RM10 satu kepala. Lepas tu siap bagi kemah. Tapi tak termasuk scallop. Scallop tu lah yang render yang apa tu. Okey. Maknanya kemah, okey kita ambil 2,000 tadi, kita kali RM10 satu kepala, berapa? Dah RM20,000. Okey, RM20,000. Kemudian hantaran berapa? Itulah dia cakap, tak naklah tinggi-tinggi dalam 5,000 serba satu. Jangan. Biar 5,000 serba sepasang. Kalau satu kan takut kasut kau sebelah kan. Jangan. Serba sepasang. Okey, 10,000, 5,000 campur dengan tu dah 25,000. Takkan kita tak kenduri dulu sebelum tu? Takkan tak nak tunang pun semua? Tak iya kan? Okey, tambah lagi 5,000. So kita ambil 30,000. Okey, sekarang abah nak tanya. Berapa dekat kau? Soalan tu yang tajam menikam tu. Bah, mana ada duit bah?
Ingat pakai duit Abah. Kau tengok ni, Abah keluar wallet. Abah bayar duit kereta bayar di rumah ni, tinggal lah. Kau tengok. Yang. Mak dia keluar. Yang, boleh tak pakai duit ayah dulu? Duit SB saya pun nak pada kebas itu dah. Kita cerita, tak payah tanya. Okey, tak apa. Relax. Sabar. Sekarang kita cek, apakah carrier yang memungkinkan kau dapat 30,000 dalam tempoh 3 bulan. Selain pada merompak dan mencuri. Kita tengok. Jadi doktor, boleh. Doktor pakar. Jadi engineer, boleh. Gaji yang 18,000 sebulan. Yang jadi ni, jadi pegawai ni dapat 5,000. Tak cukup. Yang ni 10,000. Jadi pegawai yang pangkat tinggi jusa ni. Okey. Sekarang kau nak jadi apa? Jadi doktor lah, Abah. Bagus. Abah pun bangga anak Abah jadi doktor. Kita tengok. Ada tak doktor yang pakai SPM ni? Tengok. Dia buat tengok. Tak ada lah, Abah. Semua kena ada degree lah, Abah. Itulah tu. Kita tengok dulu. Dia jadi doktor berapa tahun? 8 tahun lah. Siap dengan in-house training apa semua. Macam mana tu? Alamak, macam mana ni, Abah? Tak apa. Kau telefon girlfriend kau. Sanggup tak dia tunggu 8 tahun sebelum kahwin? Telefon. Hello, Assalamualaikum, B. Bapak lah. Mengado-ngado main B. B jantan, B betina. Fikirlah. Kan? Sekarang ni lain macam. Pama. B. Saya yang B tu. Ramang-ramang bulu tangkuk. Tapi orang ada. Kan? Kau berasal. Allah. Ni kem terendak. Ramai. Mama. Kampung Solok Duku, Mama. Nyampah tu dah. Yang seorang mati Bukit parah. Alah, Mama. Mama, Papa, Mami, Papi. Daddy, Papi pula. Tak kisahlah. Kan? Bah, dia marah lah, Bah. Tak apa, tak telefon. Pak, dia tak telefon. Mes ni. Kau tengok ni muka-muka orang yang belajar kat luar negara ni. Kau tengok muka yang graduate ni. Kau tengok. Kenapa, Bah? Tengoklah muka dia. Happy-happy ni tengoklah. Kenapa, Bah? Lawa tak? Lawa, Bah. Mana lawa dengan girlfriend kau? Lawa ni lagi. Tahu tak apa. Kau belajar dulu. Abah tak kisah kau nak kahwin mana. Tapi kau belajar. Besok kau nak kahwin, kau kahwin mana lah. Jangan tergesa-gesa. Relax. Abah dulu pun bukan umur macam kau ni kahwin. Nampak? Cara tak langsung mesej sampai. Anak-anak kita boleh kita halang dia. Lagi dia cari tau. Budak sekarang. Macam internet kan. Kita halang dia buka Facebook. Dah jangan main telefon masa ni rampas. Tak, bukan cara. Tapi kita kontrol masa dia. Anak-anak kita boleh tak makan tau main telefon ni. Sama macam mama tengok drama Korea back to back. Beratus-ratus episod dia boleh tengok tu. Kalau lah episod drama Korea tu Ziki, dah ramai jadi wali dah. Macam tu bakar-kahak pula. Tengok tu. Macam saya tak tengok drama Korea ni. Saya pergi Korea terus. Cerita adik perempuan saya bila tengok drama Korea, Balong tolong tukar audio dia bahasa Korea. Tak best bahasa Melayu. Lu nyampah dan kau tengok bahasa Korea, apa tu kau baca subtitle apa? Tapi yo juga bahasa Melayu tu tahu sangat bunyinya. Orang Malaysia ni pun satu, kau terjemah ke tu elok-elok lah cakap. Dah makan belum? Belum. Marilah makan sama. Okey lah kan? Cuba kau dengar dia punya tu. Dia makan ke belum? Entahlah. Apa pasal? Apa teruk mana? Dia mendatangkan fitnah kepada negara kita bercakap macam tu. Kita cakap elok. Balik semula. Sistem dalam rumah tangga tu tadi. Kan? Jadi, mana cara Nabi senyum, cara Nabi makan. Makan. Macam mana Nabi makan? Kita ajarlah anak kita. Apa itu kan orang perempuan. Orang perempuan dia gemar tanya soalan yang susah kat suami dia. Abang betul ke sedar gemuk? Please lah jangan tanya soalan tu. Abang betul ke sedar gemuk? Lelaki tak boleh salah jawab tu. Gemuk pun depan saya. Mana betul lah gemuk. Jangan jawab macam tu, jangan. Betul ke saya gemuk? Ini bukan gemuk. Ni maknanya kurang kurus. Sama lah tu. Salah juga. Betul ke saya dah gemuk? Tak adalah. Mana orang buta je cakap kau gemuk ni. Kurus pula ni. Dalam hati Allah Ta'ala je lah.
Ukurlah sendiri. Dulu kan bila kita isteri betul tudung, suami boleh sikat kat sebelah tau. Sekarang mana ruang aku nak sikat ni? Alah, sempat. Dia cenia-cenia dah penuh cermin. Kan? Sabarlah, tak apa. Sebenarnya kegemukan ini adalah satu bentuk kebahagiaan. Peluk isteri gemuk ni. Tak sampai. Tapi bahagia. Daripada kurus. Ya. Betul. Saya okey. Sebab kadang-kadang kita kena pula suami yang selalu outstation kan. Macam saya outstation. Bila balik, kita kalau balik lewat malam, jangan terus masuk bilik sendiri. Masuk bilik anak dulu. Tengok. Ya Allah. Masa bila lah anak ni besar? Tiba-tiba dah besar. Masuk bilik sendiri. Lah, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar macam tu? Penuh kata lu, cenia tidur. Mana pula aku nak tidur ni? Nak bahagia. Bahagia. Syukur. Saya cerita, Nabi ni dengan isteri macam mana? Lemah lembut. Nabi pesan, berlemah lembutlah terhadap isteri kamu. Kerana sesungguhnya isteri kamu adalah pembantu dan teman yang setia. Anak-anak boleh tengok kemesraan ayah dengan ibunya. Kebanyakannya, dia tak ada masalah kat luar baik perangai. Tak ada. Ini susuk. Susuk balik. Benda nak bincang. Cuba cakap. Jangan bawa-bawa lah pangkat dalam maskar tu bawa dekat rumah. Abang. Sayang abang. Sayang juga. Apa buat? Kayu ke batu? Balik tu romantik. Abang ni bila kerja rasa macam tak cukup. Kurang sana kurang sini. Kenapa bang? Tahulah. Tapi bila sampai rumah abang sedar. Apa dia? Bila ada ayang, baru lengkap hidup abang. Abang ni. Macam tu. Iya. Tu sebabnya, biarlah kita pangkat tak tinggi, tapi Tuhan bagi rezeki lain, isteri yang romantik. Abang. Macam tu kan? Iya. Balik suami menyanyi tu. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur bagai pulau ni warna anak ulala. Jadi. Nampak tak? Tapi Nabi tu banyak-banyaklah lagi. Dan kemudian yang kedua, bihubbi ahli. Pertama, mencintai Nabi. Kedua, mencintai ahli keluarga Nabi. Bihubbi ahlihi. Kena tahulah isteri-isteri Nabi siapa? Tahu tak? Oh, Siti Khadijah, Aisyah, entahlah. Dua itu. Anak Nabi berapa? 7. Siapa? Entah. Cucu Nabi, Hasan Hussein. Tu dia tahu. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Dan pada sesiapa yang bukan beragama Islam, tidak ada agama yang mengajar benda-benda tak elok. Tak ada. Jadi balik-balik kepada agama masa saya cakap tadi. So dalam rumah tangga, pertama, kita kena cepat. Kalau nampak ada something wrong dengan anak kita, jangan biarkan. Betul kan? Abah tengok kau leka je dengan game. Anak-anak kita hari ni leka dengan game. Leka dengan gadget. Bukan budak tu je. Bapak budak tu pun sama. Kan? Leka dengan kehidupan di dalam handphone dia. Sekarang ni budak-budak boleh buat live IG. Dia tak payah berlakon kat TV dah. Dekat IGTV tu dia boleh buat video dia sendiri. Tengah sikat rambut. Yang saya di pula tengok ada live ni live apa tekan. Sampai live tempat tengah sikat rambut. Zap, Samsul Debat join. Samsul Debat tengok aku. Tak pasal tu hal pula lah. Saya rasa seronok jugalah tadi saya masuk dalam camp ni, saya naik kereta askar. Kalau kat luar, ada saya parking kat masjid tu tadi. Hazia. Saya bahagia dengan Hazia. Walaupun kecil. Nak beritahu kat kita semua. Bahagia bukan diukur dengan kemewahan. Tak. Mak ayah kita walaupun berjalan kaki pergi kerja. Berpuluh-puluh. Tapi bahagia tengok anak-anak. Kita balik rumah rasa seronok. Walaupun tak ada aircon 12 horsepower. Berlari kuda tu. Tak ada sampai 12 horsepower kan. Yang 1.5, 2.0, 3.0 tu je lah. Sampai bahagia, rasa sejuk rumah. Kalau keluar tu tak sabar nak balik rumah balik. Ini masuk rumah tak sabar nak keluar balik. Tu masalah tu.
kebahagiaan kita kat rumah ni sebenarnya. Itu sebab syukur, belajar bersyukur dengan apa yang kita ada. Sebagai mak bapak syukur. Anak-anak ni sekejap je. Anak-anak ni sekejap je dengan kita, percaya cakap saya. Tanyalah orang-orang lama yang anak dah besar-besar, dah nak kahwin dan dah kahwin pun ada. Cuba tanya. Kejap je hantar anak pergi sekolah ni. Anak-anak saya dah komplain. Macam tak best Abah dah lama tak hantar pergi sekolah. Mustahak pada dia. Ayah hantar pergi sekolah ni. Sebab bila hantar pergi sekolah ni, dia jadi talian hayat. Orang tu cikgu minta duit iuran ni, cakap dengan ni kena marah. Berapa ringgit? RM10 je. Ayolah nanti Abah bagi. Masih Abah. Settle. Yang kedua, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Mustahak pasar malam kat dia. Orang lelaki nak nampak hebat, pasar malam lah. Nak apa? Ambil. Pasar malam boleh lah. Jagung minta kan. Dan ayat yang paling power sekali anak saya tanya mak dia, macam dah lupa-lupa muka Abah macam mana? Bayangkan, macam dah lupa-lupa muka Abah macam mana? Fikir dia tu. Boleh tengok nanti, maknanya dia nak beritahu lama tak jumpa Abah depan-depan. Itu sebabnya saya bila ada orang beritahu, Assalamualaikum tuan, minta maaf sangat, program kita postpone bulan 10. Yes, dapat di rumah. Hari tu bila PKP kan, kau tahu tengok muka Abah kau hari-hari kat rumah macam mana kan? Hari tu lah buat live kat rumah, dah tak boleh tahan. Saya pun pergi, alhamdulillah lah polis Singapura bagilah kebenaran kita pergi sebab kita buat live kan. So buat live dekat kampung mak saya, dekat je 15 minit je daripada rumah saya, dekat depan surau tu. Sebab apa? Background dia pokok-pokok yang menghijau. Dekat kampung mak saya lah, depan surau tu ada garaj, kat situ lah saya duduk, landing kuliah subuh. Makin lama makin terang, nampak kehijauan belakang. Tapi cabaran ni pula orang kampung lalu tin, awak tengah live tentu kan. Tapi itulah ada cabaran kita PKP ni kan. Tapi yang bagus, hikmah dia dapat bersama dengan nak keluarga. Yang bekerja pada rumah parah, BDR, bekerja dari rumah, perang badar. Sebab apa? Bukan senang untuk kerja pada rumah, baru nak menaik buat paperwork, nak susu pula anak tu. Jangan naik, hari ni lah apa? Alah, tanya pula nak masak apa. Cabaran. Baiklah kerja kat pejabat lagi. Baiklah kita pergi tempat kerja daripada duduk kat rumah. Okay. Jadi, kalau kita tengok balik, hari ni kita kena cepat. Jangan lambat. Nampak something wrong, betulkan cepat. Kedua, kena hadir dalam kehidupan anak-anak kita. Tanya dia, belajar macam mana? Belajar apa tadi? Kat sekolah, cikgu suruh buat apa? Kena tahu. Cikgu-cikgu komplain, grup WhatsApp mak bapak macam tak ada function. Yang mak bapak tu pula sibuk kongsikan kadar kematian terkini COVID-19. Yang satu mak bapak tu pun tak tahulah hidup ke tidak. Bila cikgu cakap, mak bapak tolong pastikan ya anak-anak siapkan kerja yang ini dan yang ini. Sila hantar sebelum hari Jumaat. Contoh kan. Ada mak bapak tu pula tak jawab apa. Yang satu mak bapak tu pula, itu jawapan yang udah dulu. Yang satu sampai hujung, sampai hujung. Respon. Kemudian apply. Ini bukan zaman kita cakap, zaman kita buat. Aku nak jadi mak bapak yang bertanggungjawab, aku nak jadi bapak yang terbaik. Tak, kena buat. Kena buat. Tanya anak, gosok kepala anak. Nabi sendiri bergurau dengan anak cucu dia. Sampaikan sahabat kata, macam mana Rasulullah boleh biar anak cucu dia main kepala dia tu? Tapi kemudian Nabi dah habis je tu, apa yang berlaku? Nabi buat apa? Apa yang berlaku adalah Nabi berdiri, semua anak cucu dia berbaris, Nabi cium dahi seorang demi seorang. Kemudian sahabat menangis, dia kata, ya Rasulullah, aku sendiri tak pernah cium anak aku macam tu. Nabi jawab, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, tidak layak untuk disayangi. Nabi sebut, balikkan cium anak kita, cium dahi dia. Tapi kalau dah tingkatan 5, baru hari ni nak cium. Main ni lo nak amat nak cium dahi, oh tak dapat. Oh tak dapat. Jauh lagi kan, apa hal pula ni, mengigau mak aku tiba-tiba nak cium. Sebab daripada kecil kita cium anak kita, supaya dah besar dia tak kekok, dia balik kan, peluk kita, dicium kita. Sayang abah tak? Sayang. Tentu kan. Suami isteri pun cakap, I love you too, love you more. Ya.
Betul. Ini makin lama makin tak ada perkataan. Mari sebelum kahwin kan best bang. Kalau dapat kita kahwin nanti kan, kita duduk dekat depan rumah kita tengok matahari. Sampai anak kita berlari-lari. Hujan turun renyah-renyah, air bergelombang. Menyaksikan keindahan alam semula jadi. Banyak. Wah, cerita air kopi tadi tu. Yang isteri tu, ya Allah bang, tak sabar menunggu saat itu. Ya Allah. Sebelum kahwin. Bila dah kahwin, perkataan makin kurang. Kan best kalau awak dapat baik kopi. Tu tinggal. Hujan renyah-renyah tak ada, air bergelombang, tak ada anak boleh lari tadi, tak cerita. Yang isi pula, ayolah kejap saya buatkan. Tu je. Tak ada, ya Allah, tak sabar nak buat, tak ada dah. 10 tahun lepas tu, kopi. Itu tinggal, kopi. Paling banyak pun, kopi. Paling banyak pun. Yang isteri, kejap, yang isteri. 10 tahun lepas tu, pi mai parah kau ni. Tengah pi pula. Tak, dia main batuk je. Yang bini pula, kejap lah, faham. Dia faham. Nampak tak? Komunikasi tu, setahap tu. Iya, betul. Betul. Kadang komunikasi tu penting. Penting. Iya. Cuba buat komunikasi tu. Tapi janganlah kita cakap macam contoh suami isteri nak mengajak gitu-gitu. Masuk dalam bilik kan. Jangan cakap, "Ya, jom kita tut." Jangan. Peranjat anak tu. Pakailah kod mos kan askar ada kod mos. Yang tut macam tu. Dia je faham. Bini punya turun. Okey, macam tulah macam tu. Kod mos suami isteri je faham. Kan? Tapi kena tukar tau. Jangan selalu benar pakai. Esok lain pula signal dia. Kau tidak anak perasan tau. Lo kau tengok lo. Lepas abah buat tu tak lama tau mak mesti masuk dalam bilik. Dia tahu. Dia tahu lah. So kau nak tukar-tukar. Ingat budak tak cerdik kau. Dia boleh tangkap tau maksud dia tu. Bahasa badan kita semua dia perhati tu. Ya. Nak saya kata, saya sebut awal tadi macam mana anak ni dia boleh tangkap. Macam mana apa kita buat dan dia ikut tau. Contoh kisah, ada seorang budak ni semua ambil pengajaran lah. Seorang budak umur 4 tahun macam tu, 3 tahun 4 tahun. Dia ambil mi, dia makan mi Bandung macam mi berkuah ni. Dia tengah-tengah makan, lepas tu dia terbalikkan mi tu, batal rabur. Nangkup dengan kuah-kuah ni. Mak dia ni nak marah. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, tampar dia sampai ke dinding. Suruh melekap ke dinding. Satu. Kedua, benam kepala dalam kolah air tu. Nak buat lagi tak? Aku buat macam tu. Atau yang ketiga kita tanya, dalam hal ni mak tadi, kenapa buat macam tu? Sebenarnya adik nak tolong mak dia tu. Nak tolong mak macam mana lah? Mak tengok dia kutip balik mi tu. Dia ambil kait, dia lap yang tumpah tadi. Memang tak bersih lah. Alang-alang tu basuh lah sekali. Dia pun basuh, berminyak-minyak. Barulah mak dia faham. Selama ni dia tengok cara mak dia kemaskan dapur adalah kutip benda yang berterabur, lap benda yang tumpah dan basuh. Jadi dia ingat kalau nak tolong mak dia kena teraburkan dulu. Dia ingat macam tu. Tapi kalau kita pukul dia tadi, tak boleh tolong mak aku ni. Tolong mesti kena penampar. Nampak? Itu sebab kita kena betulkan. Bagus anak mak ni. Cuma lain kali kalau nak tolong mak, tanya dulu. Jangan terus buat tau. Okey. Nampak? Benda tu macam tu. Sebab anak ni cara dia fikir tak sama dengan kita. Tu kita kena faham. Lepas tu, organize, susun atur strategi. Dengan keluarga, nak bercuti, nak apa. Yang ini ayah umumkan, anak-anak ayah, ada beberapa perkara kita perlu buat, kita buat adjustment sikit. Apa dia? Dengan ini ayah umumkan, mulai bulan ini, Along dikecualikan daripada tugasan-tugasan rumah. Sebab Along nak ambil periksa. Faham? Tak ada lagi tontonan televisyen dibenarkan. Apa sal pula? Angah ni memang biasa tak puas hati. Sal pula. Yelah. Along tak dibenarkan buat kerja, Along hanya perlu study dan tugas Along akan dipangkuk oleh Angah. Aku lagi. Dia tak puas hati. Angah tak puas hati. Dengan ini ayah umumkan. Kalau Along dapat 10 A, maka setiap 1 A Abah akan berikan RM100. Jadi total 1,000 dengan satu syarat, semua mesti A. Maknanya dia yakin anak dia takkan dapat.
Macam tu. Iyalah, kalau cukup 10 dapat 1,000. Kalau tak tu, kalau setakat 1-2 subjek tak dapat. Baguslah Long. Kalau Along dapat 10A, mak akan dapat dapur baru. Apa kaitan? Angah tanya. Apa kaitan? Angah kata. Ada kaitan, ikut aja. Ayah ingat. Dan seandainya Along dapat 10A, kita semua akan bercuti menaiki kapal terbang. Destinasi akan ditentukan kemudian. Apa yang berlaku lepas tu? Adik-beradik dia akan cakap, Along belajarlah rajin dong. Boleh naik terbang sesama. Along, iya, Along belajarlah ni. Lepas tu anak buat air. Long, belajar Mak dah lama nak dapur tu. Nampak tak, satu family support tau. Akhirnya keputusan diumumkan. Anak dapat 10A. Ayah tak sangkut. Monong abah. Masa tu lah, ni ada 1,000 lah. Kau nak abah pegang dulu ke apa? Biar abah pegang. Abah pegang. Tak Along nak simpan dalam kawan Along. Ambil lah. Lepas tu terengah sayup. Dapur. Mak menuntut hak dia. Beli dapur baru. Betul nak? Abah, kita nak cuti kat mana? Diamlah. Nanti abah cek dulu. Mana tiket yang murah? Rumah ni rumah internet lain teruk ni. Abah keluar sekejap. Bagi saya bagi fee. Tak tengok balik. Dah abah dah beli dah. Bah, kita cuti kat mana bah? Dah abah dah beli dah tiket flight dah. Naik ke KLIA, turun kat Subang. Settle. Tu paling murah sekali dia. Baru naik. Sap. Kita akan darat sebentar lagi. Baru naik. Dah sampai. Jadilah janji naik kapal terbang. Tak, makna kaedah. Kita nak bagi penghargaan pada ahli keluarga kita. Macam-macam kita boleh buat. Betul kan? Tu dia. Jadi kena cerdik lah. Budak-budak sekarang ni kita kena pandai. Kan? Kemudian niat kita untuk akhir sekali, niat kita biarlah baik. Niat kita nak mendidik. Niat kita nak mengajar. Niat mesti baik. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Saya ulang balik. Jangan lupa hashtag tau. Ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Sebab anak-anak kita ni adalah aset yang sangat bernilai. Kadang-kadang kita tengok anak kita tu macam tak pandai. Jangan kita cakap, kau ni bodoh tu. Kau tengok abang-abang kau lawyer, engineer, doktor. Kau apa? Duduk rumah menyusahkan aku tak habis-habis. Rupanya waktu kita sakit terlantar, dia itulah yang bela kita. Rupanya dia mungkin tak pandai tu, tapi dia pandai kemahiran. Dia buat aircon, wiring ni cepat tangkap. Dia tengok pun dia tahu aircon tu on ke tidak. Kan? Siapa yang tak tahu kan? Kalau sajuk bangun latuk tu on lah tu, gitu kan? Tak, makna kata anak tu mungkin dia buat wiring pandai. Kan? Tapi itulah masalahnya sikap anak-anak tu yang kita nak betulkan. Dia bukannya benda yang dia belajar tau, tapi attitude dia. Macam contoh ada satu sahabat saya, dia mengajar budak-budak sekarang ni, mengajar tentang kemahiran semburan cat. Kita tahu kan kos kalau cat hantar kat kedai berapa cat kereta, satu kereta, kalau kita hantar kat sahabat-sahabat kita yang berbangsa Cina, mahal. Nak pula ambil crystal white ke apa semua. Lepas tu saya pernah hantar kereta saya dekat satu tempat member saya pusat kemahiran ni. Memang dalam seminggu siap, memang cantik. Mana tak cantik 10 orang mengajarkan satu kereta. Dengan yang kosoknya, dengan spraynya, dengan crystal white-nya. Baru berapa, dalam 1,000 lebih je. Memang cantik. Saya kata, maknanya kalau dia keluar, dia kalau ikut harga yang macam harga yang sahabat kita yang bangsa Cina tadi, dia memang boleh buat duit betul. Dan dia boleh gajikan pekerja dekat kampung dia. Lepas tu apa cikgu dia kata? Itu memanglah Tuan cakap macam tu. Tapi Tuan tak tahu budak-budak ni ada masalah sikap dia. Bila keluar dia kata susah. Sudahnya kerja pasar raya. Sebab dia tak nak susah. Anak-anak kita hari ni sebab kita dah biasa bagi. Jadi bila dia berusaha sikit tu susah. Itulah hakikat dia, anak-anak kita pada hari ni. Yang mana kita perlu ambil perhatian. Macam anak kan, kita kata kan, nak apa? Itulah ingat nak beli ni, kita kumpul duit mulai sekarang. Ajar dia. Duit yang kita bagi kat dia, suruh dia kumpul. Kita bagi duit banyak, 50 sen, suruh kumpul. Daripada 50 sen, berapa banyak dia beli jimat kan? Ni.
Agak-agak lah kan. Dulu je. Zaman dah berubah. Mana ada belanja 50 sen lagi dah anak kita cakap. Malah ada yang bagi seminggu RM20 macam tu. Ada. Saya pergi dekat Putrajaya, dekat Presin 8, ada medan selera tu. Budak sekolah rendah seluar biru tu. Dia makan nasi berlauk tu dengan air kopi ais. Sekolah rendah dengan kawannya. Pakcik kira. Dia panggil pakcik tu kira. Budak sekarang kita boleh fikir tak budak sekolah rendah macam tu? Zaman dah berubah. Tak sama. Handphone dekat tangan semua sampai berdua. Sampai tu macam cowboy senapang. Senap dua telefon. Sekarang keperluan dia kan. Satu kerja, satu peribadi. Ada. Sekarang zaman dah berubah. Dulu telefon besar bateri kereta. Berjenjeng. Oh, hello. Bangga dulu. Sebab tak ramai pakai telefon. Hari ni cuba bawa telefon tu. Letak kat meja makan tu. Tak siapa nak makan dengan kau. Makin lama makin kecil. Teknologi dah berubah. Dah berubah sekarang. Kan? Bayangkanlah wayang tu. Dia boleh buat teknologi wayang tu yang kita tahu sampai apa 6D kan, yang terbaru tu sampai 7D 8D tu, sampaikan apa bau dalam tu yang dimasak tu sampai kita pun terbau. Tak, kita gelak kan, tapi itulah dia. Dulu orang cakap telefon tu boleh nampak muka orang gelak dulu. Hari ni mana dia gelak dah, normal. Berapa banyak live buat masa PKP tu, tiba-tiba dah koreh, line tak ada. Kan teknologi. Itulah dia, zaman dah berubah. Zaman dah berubah. Kan? Semua nak kecepatan. Order barang online, tiba-tiba dah sampai rumah. Kan? Orang tak keluar dah. Sayur pun online. Mangkuktingkat.com, lauk siap dengan nasi berlauk. Sekarang. Jadi habis anak-anak kita ingat sama macam dulu? Tak sama anak kita. Tak. Mangkuktingkat.com, nasilemak.com, semua ada online. Itu yang dulu yang Datuk Seri Velu sebut tu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Jangan main-main. Nak berhenti postman masa tu. Gila weh, macam mana nak buat ni? Semalam sampai dah. Macam mana buat tu? Tak boleh. Rupanya maksud dia hari ni pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti. Tapi penggunaan tak sesuai. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rasa cukup cakap tu. Apa pun dalam perhubungan kita, nak selamat, nak pula pasangan suami isteri. 3 perkara. Pertama, ikut agama. 1. Yang kedua, tidak ada yang mengenali pasangan dan anak-anaknya. Melainkan setelah kita kahwin, setelah kita ada anak, barulah kita kenal. Dan setiap anak adalah berbeza dengan anak orang lain. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan dan tidak ada anak-anak yang suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding. Kau tengok tau bini orang tu pandai masak apa semua. Kau apa nak jadi? Tengok tu orang tu macam mana. Tengok tu suami orang tu boleh lari nak peluk isteri dia. Abang, tegak macam tu. Kau tengoklah rumah dia banglo, rumah pegawai. Kita rumahnya quartersnya. Kau buka-buka dan nampak aku. Mana nak lagi cakap? Jangan banding-banding. Tak payah banding-banding. InsyaAllah. Jadi saya doakan mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala ruang dan peluang yang diberikan. InsyaAllah di lain kesempatan kita bertemu lagi. Cuma ada sesi